Buletin Didik 3 Disember bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Malaysia merekodkan kes positif pertama varian yang dibimbangi, VOC Omicron, membabitkan seorang pelajar perempuan bukan warga negara yang mempunyai sejarah perjalanan dari Afrika Selatan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata pelajar berusia 19 tahun itu tiba dari Afrika Selatan melalui Singapura pada 19 November lalu dan telah menjalani ujian RT-PCR COVID-19 setibanya di pintu masuk antarabangsa KLIA. Beliau merupakan seorang pelajar di sebuah universiti swasta di Ipoh, Perak. Kes telah diberi perintah pengawasan dan pemerhatian di bawah Seksyen 15 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342 dan kes tersebut telah menjalani kuarantin wajib di penginapan yang disediakan oleh pihak universiti beliau di Ipoh. Perjalanan kes dari KLIA ke Ipoh adalah menggunakan bas yang disediakan khas oleh pihak universiti. Dalam sidang media di Putrajaya, beliau turut memaklumkan Institut Penyelidikan Perubatan IMR mengesahkan sampel ujian saringan pelajar itu positif COVID-19 dengan CT value 26.68 pada 20 November. Pelajar yang telah mempunyai vaksinasi lengkap dan tidak bergejala itu kemudian meneruskan pengasingan di penginapan disediakan selama 10 hari sebelum diberi pelepasan pada 29 November. Pengesanan kontak rapat telah dijalankan ke atas semua penumpang bas dan pemandu, iaitu seramai 5 orang. Mereka telah menjalani saringan ujian COVID-19 dan kuarantin wajib. Ujian sampel pertama dan kedua ke atas semua kontak rapat disahkan negatif. Dalam pada itu, Khairy menjelaskan KKM telah menjalankan ujian PCR genotyping assay ke atas 74 sampel positif COVID-19 yang dikesan di KLIA dari tempoh 11 sehingga 28 November sebagai langkah berjaga-jaga dalam mendapatkan keputusan jenis varian. Tindakan itu diambil lebih awal sebelum Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan varian baru Omicron pada 24 November. Hasil daripada ujian PCR terbabit, jujukan genom dilaksanakan ke atas satu daripada sampel yang disyaki sebelum kes didapati positif varian Omicron pada 2 Disember. Sementara itu, KKM bersiap siaga mengambil langkah lebih ketat dalam mempertingkatkan strategi kawalan penularan COVID-19. Ia termasuk memakaikan peranti pengesan digital pada pengembara yang tiba di negara berisiko tinggi melalui pintu masuk antarabangsa KLIA. Pengembara yang tiba dari negara berisiko tinggi dan senarai ini adalah senarai yang akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui penilaian risiko kita. Jadi pengembara yang tiba dari negara berisiko tinggi di pintu masuk antarabangsa KLIA akan dipakaikan peranti pengesanan digital tracker device sepanjang tempoh perintah pengawasan dan pemerhatian ataupun kuarantin. Setakat ini, sekatan perjalanan ke atas 8 negara yang disenaraikan sebelum ini dikekalkan, manakala membabitkan gelembung pelancongan langkawi. Pengembara yang tiba dari semua negara perlu jalani ujian pengesanan COVID-19 tambahan iaitu pada hari ketiga dan kelima dari tarikh ketibaan. Ujian yang perlu dilakukan adalah RTKAG secara profesional. Khairy turut memaklumkan laluan perjalanan vaksinasi darat antara Malaysia dan Singapura masih diteruskan buat masa ini. 150 calon sijil pelajaran Malaysia SPM Sekolah Sri Puteri Cyberjaya telah ditempatkan di Institut Aminuddin Baki di Bandar Anstek Negeri Sembilan untuk menjalani kuarantin. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, pelajar terbabit akan dipantau rapi oleh pasukan perubatan. Kesemua pelajar ini ditempatkan 2 orang setiap bilik bagi membolehkan mereka berada dalam keadaan kondusif. Tambah Dr. Razi, pelajar lain juga akan terus dipantau di sekolah dan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan pihaknya kepada ibu bapa dan waris pelajar secepat mungkin. Dalam pada itu, beliau turut berterima kasih kepada semua pihak dan agensi termasuk Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dalam memastikan pemantauan dibuat dengan lancar dan baik termasuk sokongan ibu bapa.
Dianjurkan pertama kali secara maya, PetroScience RBTX Challenge 2021 memberi pendedahan awal kepada murid-murid mengenai dunia teknologi terkini. Melalui penganjuran pertandingan ini, peminat robotik dapat bersaing dalam persekitaran perisian terbuka. Pertandingan yang dimulakan sejak Jun lalu mendapat penyertaan awal 345 kumpulan dari dalam dan luar negara. Bukan sekadar pertandingan, Petronas RBTX Challenge bermatlamat melahirkan generasi yang kreatif dan mempunyai pemikiran aras tinggi dalam mengaplikasikan kemahiran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM). For us di PetroScience, apa yang penting ialah the journey itu berlaku pembelajaran di mana peserta-peserta tu mereka akan belajar membuat coding, membuat pengacaraan, dan yang paling penting untuk mereka menyelesaikan, iaitu troubleshoot tentang apa yang berlaku kalau tak silap ni, kat mana mereka perlu menyelesaikan. Memandangkan ramai yang belum didedahkan dengan dunia robotik dan teknologi, penyertaan pertandingan ini memerlukan minat yang tinggi dan sikap berani mencuba. Sejak di peringkat awal, setiap jurulatih pasukan dibimbing dengan tutorial dan bengkel yang disampaikan oleh pensyarah-pensyarah yang terlibat dalam dunia robotik. Kita percaya untuk kita membantu untuk mencapai IR 4.0, elemen yang paling penting ialah guru. Jadi apa yang rakan-rakan kami buat ni, kita pun membuat workshop dengan guru-guru ni agar guru-guru ini didedahkan dengan konsep-konsep asas tentang IoT, key microcontroller ni. Sebab kita yakin kalau mereka berupaya menguasai asas robotik yang kami lakukan ni, apabila mereka kembali ke classroom dalam pembelajaran di kelas dia, mereka akan menyampaikan dengan suasana yang lebih yakin, yang paling penting, dan suasana yang lebih menyeronokkan. 3 kategori utama dipertandingkan iaitu Robo Sumo, Robo Tracer dan Innovation. Terdapat pelbagai subkategori berdasarkan tahap kesukaran setiap cabaran yang ditetapkan di setiap kategori utama. Contohnya, untuk kategori Robo Tracer Junior, setiap pasukan bukan sahaja harus mengekut robot untuk menjadi yang terpantas, tetapi juga harus menyelesaikan cabaran iaitu melalui setiap checkpoint yang telah kita tetapkan. Bagi kategori Robo Tracer Advanced pula, iaitu sekolah menengah, setiap robot juga harus boleh memindahkan objek dari satu tower atau menara ke menara yang lain. Dan bagi kategori open pula, robot tersebut harus menjadi yang terpantas mengikut mekanisme yang telah pun kita tetapkan. Pertandingan akhir yang berlangsung esok dan Ahad bakal menyaksikan persaingan 102 kumpulan termasuk dari sekolah luar bandar dan pendidikan khas dalam pelbagai kategori. Antara finalis yang bertanding dalam kategori Robo Sumo Junior, 2 pelajar Sekolah Kebangsaan Permatang Keledang Pekan Pahang menyatakan keterujaan mereka menyertai RBTX Challenge ini. Amirul Izwan, anak lelaki Izaidi, dan Harry, anak lelaki Muhammad Rosdan, kedua-duanya berusia 12 tahun, mula menunjukkan minat dalam teknologi dan robotik sejak 3 tahun lalu. Pengalaman mereka dalam pertandingan sama pada 2019 menjadi pembakar semangat untuk berusaha lebih keras bagi memenangi pertandingan kali ini. Persaingan kalau ikutkan agak mencabar. Saya tengok pada racer tadi pun ada 2-3, sebab dia dah menggunakan litar yang baru untuk track yang baru, jadi agak mencabar sikit lah. Tapi semacam seperti saya cakap tadi, menang tu bukan perkara utama. Saya kata menang, rezeki Alhamdulillah. Tapi bagi saya, kepuasan saya lah sebagai seorang guru, apabila saya melihat anak murid saya rasa seronok, dia rasa teruja untuk menyertai pertandingan bersama kawan-kawan dia yang lain lah. Penyertaan mereka turut membawa mesej yang jelas. Masyarakat orang asli juga mampu bergerak seiring teknologi. Bersa kembali. Seramai 80 penjual tempatan di platform e-dagang Shopee berjaya menjana jualan lebih RM1 juta pada tahun pertama penyertaan mereka. Mereka adalah perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang menawarkan produk seperti aksesori, barangan kediaman dan produk kecantikan serta kesihatan. Secara keseluruhan, jumlah penjual di platform itu meningkat lebih 2 kali ganda dalam tempoh setahun. Ia dipacu perubahan gaya hidup masyarakat yang berbelanja dalam talian selain digitalisasi perniagaan.
Hujan lebat berterusan dijangka berlaku di Kelantan dan Terengganu sehingga esok. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan amaran cuaca buruk peringkat JINGA membabitkan semua daerah di Kelantan kecuali Gua Musang di peringkat waspada. Amaran cuaca buruk turut membabitkan 4 daerah di Terengganu iaitu Besut, Setiu, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Amaran cuaca waspada peringkat kuning di negeri sama pula melibatkan 4 kawasan iaitu Hulu Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Amaran sama yang dijangka berterusan sehingga esok itu turut dijangka melanda Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang serta Mersing di Johor. Menurut kenyataan itu, dijangkakan hujan berterusan dengan amaran cuaca waspada peringkat kuning berlaku di 8 daerah di Sarawak bermula 5 hingga 7 Disember ini. Bukan sekadar agihan makanan dan barangan keperluan tetapi memberi motivasi kepada kelompok gelandangan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Itulah yang diusahakan sebuah badan bukan kerajaan NGO yang tidak pernah kenal erti lelah dalam memastikan objektif itu tercapai. NGO yang dikenali dengan nama Dapur Jalanan Ipoh ini memulakan aktiviti amal ini sejak tahun 2014. Kebanyakan sukarelawannya adalah penuntut Universiti Teknologi Petronas. Menurut pengasasnya Zeti Suhaila Mustafa Kamal, sepanjang 8 tahun menabur bakti, pihaknya berdepan pelbagai cabaran termasuklah keengganan sesetengah gelandangan untuk mengubah kehidupan. Sebenarnya ramai yang kita dah bantu. At the end of the day, kita macam still nampak mereka di jalanan balik. So kita are trying to macam, sebab mungkin masa ketika diorang few years back bila kita tolong diorang, mungkin masa tu diorang tak ada anak ataupun anak diorang masih kecil. Tetapi bila anak tu dah meningkat besar, sekarang kita try untuk push mereka supaya betul-betul berubah. Agihan makanan lazimnya dibuat 2 minggu sekali di 2 lokasi utama di sekitar Ipoh iaitu Dataran Datuk Sagor dan Jalan Datuk On Jaafar. Di samping memastikan gelandangan tidak berlapar, pertubuhan itu juga mengajak orang ramai untuk sama-sama membantu kelompok terbabit menyelesaikan pelbagai isu khususnya berkaitan dokumentasi. Sekiranya macam tak ada IC dan sebagainya, kita juga ada saluran yang boleh ataupun membenarkan anak-anak tu ke sekolah biasa milik kerajaan tanpa ada kad pengenalan diri dan sebagainya lah. Zeti Suhaila yang juga anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan makanan serta barangan keperluan lain seperti sabun mandi dan berus gigi diperolehi hasil sumbangan dalam kalangan ahli. Pemakaian mempengaruhi penampilan seseorang. Tidak kira di rumah maupun di luar, remaja perlu sentiasa kelihatan kemas bagi menonjolkan daya keterampilan yang tinggi sepanjang masa. Pemakaian mengikut fashion yang betul memberi kesan kepada perkembangan sosial dan tahap keyakinan diri. Pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak 2 tahun lalu telah mengubah cara pemakaian masyarakat khususnya remaja. Jika dahulu pemakaian baju yang ketat menjadi pilihan remaja bagi menyelahkan bentuk tubuh sekaligus penampilan diri, kini ramai remaja yang sudah terbiasa dengan pemakaian santai sewaktu berada di rumah terbawa-bawa apabila berada di luar. Biarpun trend pemakaian berkonsep loose and baggy menjadi pilihan, penampilan yang menarik masih boleh diselahkan dengan padanan yang betul. You should follow the trend, but at the same time you should not follow it blindly. You should give the style your own personal twist a little bit. I think that will be more interesting. If everybody follow blindly, it's not so fun. Bagi remaja yang gemar membuat pembelian secara online pula, pastikan anda meneliti dahulu carta saiz baju yang hendak dibeli supaya tidak kelihatan terlalu menggelebih. Toy berkata, untuk penampilan lebih segar, pemilihan aksesori yang bersaiz kecil atau sederhana lebih sesuai. Stigma mengenai warna-warna tertentu yang sesuai dengan kulit juga perlu dielakkan. Sebaliknya, remaja perlu rajin mengeksplorasi dan bereksperimentasi untuk melihat kesesuaian satu-satu warna
dengan diri sendiri. Basically, the media, like the movie star, all these celebrities still influence it. But I think people, not like in the 80s, in the 90s, people take that style and then they adopt it to suit their own taste. People have more information nowadays, especially with the internet. This is what we call the internet generation. People seen enough, so they know how to edit it for themselves. Menyifatkan masyarakat khususnya remaja di negara ini maju dalam fashion dan setanding dengan negara barat, golongan ini seharusnya lebih berhati-hati dalam pemakaian agar bersesuaian dan tidak keterlaluan. Bagi remaja, konsep pemakaian minimalis namun ranggi boleh menjadi panduan dalam menjadikan penampilan lebih menarik. Ujarnya lagi, fashion bukan sesuatu yang membebankan, sebaliknya satu bentuk seni yang menyeronokkan. Pemakaian seorang individu adalah penting dalam menentukan tahap keyakinan diri. Nak berfashion? Tak salah, tapi berpakaianlah yang bersesuaian mengikut tempat dan waktu. Kerana kita takkan tahu siapa yang kita akan terjumpa di luar sana nanti. Sekurang-kurangnya kita sudah mempersiapkan diri dengan penampilan yang cantik dan menarik. Mana tahu terjumpa bakal majikan ke, bakal jodoh ke? Risau. Laporan Nurul Amalina Zainuddin. Sukan, atlet powerlifting negara Bonnie Bunyagustin meraih pingat emas pada kejuaraan powerlifting para dunia 2021 di Tbilisi, Georgia. Pingat emas keempatnya musim ini adalah menerusi kategori 72 kg. Juara Paralimpik Tokyo 2020 ini memastikan emas menjadi miliknya menerusi angkatan seberat 210 kg sekaligus mempertahankan kejuaraannya pada edisi 2019 di Kazakhstan. Atlet berusia 22 tahun kelahiran Sarawak itu mengatasi pencabar terdekat dari China Hu Peng yang meraih perak dengan catatan 196 kg. Manakala atlet Mesir Syaban Ibrahim memenangi gangsa dengan angkatan 195 kg. Saya sangat gembira selepas kemenangan dekat Tokyo itu. Ini adalah kemenangan kedua saya dekat World Champ dan juga kali ini tak dapat pecahkan rekod. Malaysia berpeluang meraih kejuaraan berganda pada saingan squash berpasukan Asia 2021 apabila skuad lelaki dan wanita negara berjaya melangkah ke pentas final. Bagaimanapun, kedua-dua skuad berdepan cabaran berbeza sekalipun berdepan lawan yang sama, Jepun. Saingan skuad lelaki menyaksikan hanya Iwan Yuan dan Eng Yen Yo menentang pasukan Jepun selepas kedua-dua berjaya memastikan kemenangan lebih awal di peringkat separuh akhir. Iwan yang terlebih dahulu turun ke gelanggang jelas berada pada tahap terbaik ketika berdepan Tomotaka Endo. Sekalipun diberi tentangan sengit, dia berjaya mengekalkan corak permainan untuk mencatatkan kemenangan 11-3, 11-9, 11-7 dalam masa 28 minit. Kemenangan itu jelas menyuntik semangat Yen Yo yang turun selaku wakil kedua negara. Menang set pertama 11-4, Yen Yo meningkatkan tempo permainan dalam dua set berikutnya sebelum menang 11-2, 11-1. Kemenangan itu membolehkan seorang lagi wakil negara, Aiden Idraki, tidak pernah berbanding peluh menentang Yunosuke Suku pada aksi ketiga sekaligus memberi peluang kepada skuad lelaki negara melakukan persiapan lebih rapi menjelang aksi final esok. Sementara itu, skuad wanita negara terpaksa bekerja keras sebelum mara ke pentas final. Sekalipun Aifa Azman terlebih dahulu memberi mata kepada skuad negara hasil kemenangan 11-4, 11-4, 11-5 ke atas Risa Sugimoto, momentum kemenangan itu gagal diteruskan Rachel Arnold yang berdepan Satomi Watanabe. Rachel jelas diberi tentangan sengit sebelum tunduk 5-11, 2-11 dan 4-11 kepada Satomi dalam masa 15 minit. Seimbang selepas dua perlawanan giliran Aina Amani turun menentang Rafu Takahashi pada aksi ketiga. Pemain berusia 19 tahun itu nyata memilih kekuatan mental yang tinggi apabila berjaya mengatasi lawannya 11-3, 11-2 dan 11-5 sekaligus membantu skuad wanita negara mara ke pentas final. Ivan got us to a really good start, and I was really focused today. I went in, I knew Japan was going to be a really tough
opponent today, and we had to be focused. I think we had really good preparation yesterday. We did everything the best that we could. We got a good night's sleep, and we came here prepared. And I think the result proves that we've done our homework, and we've did a good job today. Well, I think we did pretty well overall, except for maybe B. I probably have to step up for the finals tomorrow. But yeah, I think overall we did pretty good. I think I just struggled to find my game today. Couldn't really do anything, but she was playing well, and I think probably need to try and go back and see what I can do better for tomorrow. Seterusnya kita beralih ke tumpuan saingan badminton jelajah dunia akhir BWF di Bali, Indonesia. Jago persorangan lelaki negara Lee Zia mengesahkan tiket ke separuh akhir ia selepas muncul juara kumpulan B. Lee Zijia yang juga pilihan kedua menewaskan pemain India K. Srikant 21-19, 21-14 dicatatkan Zijia dalam tempoh permainan 37 minit untuk mengakhiri saingan kumpulan B dengan kemenangan ketiga berturut-turut. Undian separuh akhir dijadual berlangsung selepas tamat semua perlawanan peringkat kumpulan malam ini. Kemeriahan cahaya dan muzik di Menara Hogwarts di Universal Studios mengakhiri paparan buletin didik. Ia bersempena ulang tahun ke-20 filem pertama Harry Potter. Saya Charles Mohan, salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.